Didik TV KPM. Negara-negara Asia seperti Jepun, China dan Singapura sentiasa mengadakan penyelidikan tentang sistem pengangkutan di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem pengangkutan lebih efisien, menepati keadaan semasa dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara masing-masing. Video tersebut adalah kereta api Shinkansen yang cikgu cerita tadi yang tu terletak di negara Jepun. Ini contoh kereta api dia. Itulah mainan yang cikgu ada akan beri fan tadi tu. Jadi ambil balik. Okey, dan kita menaiki Airbus tadi kan, kapal terbang juga. Okay. Baik, kenapa kat sini ada banyak peta-peta ni cikgu? Okey, jadi hari ini sebenarnya kita nak belajar berkaitan dengan jaringan pengangkutan yang 3 jenis tadi, iaitu pengangkutan darat, lagi udara dan satu lagi kita ada pengangkutan air. So kita ada 3 jenis. Kita nak fokus yang pertama dulu, iaitu pengangkutan darat yang utama di Asia dan kita fokus kepada landasan kereta api. Okey, boleh. Sebab tadi video berkaitan dengan kereta api kan. Jadi yang darat ni kita ambil ada berapa ni Evan? Ada 5 jenis yang utama di Asia. Okey, kita ada kereta api di India. Kalau India ni tak boleh lepas daripada kereta api. Kalau tengok filem Hindustan, mesti ada punya wajib ada kereta api dalam movie tu. Itu adalah pengangkutan utama di India. Okey. Yang kedua kita ada kereta api Trans-Siberia. Dekat negara mana ni? Pernah dengar tak? Negara Siberia ke cikgu? Mana Siberia? Siberia ada dekat. Tak apa, lepas ni kita cari. Okey. Kemudian kita ada kereta api di Jepun, Shinkansen. Okey, kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Evan pernah pergi kan? Pernah. Naiki tak kereta api di sana? Mestilah cikgu. Laju cikgu, efisien pula tu. Kan kalaulah ada di negara kita. Kita doakan satu hari nanti akan ada cikgu. Sebab kita pun tengah dari Kuala Lumpur ke Kota Baru Kelantan. Manalah tahu kan. Betul cikgu. Kita doakan sama. Okey. Kemudian kereta api berkelajuan tinggi Beijing ke Shanghai. Beijing di mana? China, cikgu. China, okey. Jadi 5 kereta api utama ni adalah pengangkutan darat yang utama di Asia. Jadi kita akan pergi satu persatu dulu sebelum Evan pergi tempat-tempat lokasi tu. Kita tengok dulu contoh yang ada di negara India tadi. Ini antara pemandangan landasan dan juga kereta api di negara India. Cantik sebenarnya bila melalui kita menaiki kereta api tu kita dapat lihat pemandangan kiri dan kanan tu kan. Betul. Jadi kalau pergi negara-negara luar ni memang kita nak tengok pemandangan yang berbeza dengan Malaysia kan. Jadi dia antara yang paling banyak jaringan dekat India ni. Jadi bila kita jumlahkan keseluruhan landasan kereta api di India ni mencecah 66,000 lebih kilometer. 66,000 kilometer. Bayangkan dia antara yang terbanyak di dunia lah. Okey. Kemudian kita ada Trans-Siberia. Inilah landasan Trans-Siberia. Dan kereta api ini ataupun landasan ini antara landasan yang terpanjang juga di dunia. Terpanjang juga. Bayangkan daripada Bandaraya Moskow. Dekat Rusia tu. Hinggalah ke Vladivostok. Cuba Ifan pandang peta tu. Alright. Kita ada yang panjang, yang atas dekat Rusia tu kan. Okey. Vladivostok tu dekat bawah sekali yang berhampiran dengan Jepun. Hingga ke tengah benua Asia tu. Bergerak melintasi semua benua Asia tu kan. Ini agak-agak berapa kilometer cikgu? Melebihi berapa kilometer tu? Tak silap saya lebih 9,000 cikgu. Lebih. Sangat panjang dan dia mengambil masa hingga 8 hari perjalanan daripada Vladivostok
ke bandaraya Moskow. Ibu negara Rusia lah. Dan dia melalui juga tasik yang utama ataupun tasik air tawar yang paling dalam di dunia, iaitu tasik Baikal. Jadi kita akan lihat pemandangan di tepi tasik tersebut. Saya teringin cikgu nak pergi sana, nak tengok pemandangan tasik air tawar ni cikgu sebenarnya. Ya, sangat panjang dan mengambil masa seminggu lebih untuk tiba di tempat berkenaan. Okey, kemudian kita ada di Jepun lah. Ni digelar juga bullet train. Dia macam peluru, lari dia laju sangat. Okey, dan dia sangat efisien sehingga kan bila pemandu tu terlewat beberapa saat pun dia minta maaf sampai berulang-ulang kali kepada negara dia dan kepada penduduk Jepun sekali. Walaupun yang lewat tu 20 saat. Buatlah dia buatnya, hai, minta maaf, minta maaf. Itulah dia punya kecekapan dari segi keselamatan dan antara yang paling selamat juga sifar kemalangan untuk kereta api Shinkansen ni. Setakat dia bermula operasi, hinggalah setakat ini juga tak ada kemalangan yang melibatkan ribuan nyawa terkorban. Begitu selamat dan efisien lah. Okey, kemudian ini contoh di Korea Selatan lah yang macam pernah dengar lihat filem Train to Busan tak? Mestilah cikgu. Kita minat cerita-cerita macam tu. Ya, sama kita kan. Inilah dia laluan daripada Bandar Susio sampailah ke Busan yang lebih kurang 500 km juga. 500 jarak dia, tapi mengambil masa dalam 2 jam sahaja perjalanan. 2 hingga jam lebih lah macam tu. So sangat laju. Okey. Tetapi kena ingat juga sebenarnya yang pertama di dunia yang ada kereta api berkelajuan tinggi ni adalah negara mana cikgu? Jepun. Negara Jepun. Okey, tapi kita nak tanya juga kat murid-murid kita hari ini, mungkin dia juga dah melayari ataupun mencari maklumat-maklumat di internet berkaitan dengan pengangkutan darat ni, yang kereta api ni. Okey. Ada tak di kalangan murid kita yang nak bercerita tentang kereta api ataupun pengangkutan darat ni? Ada tak yang nak berikan pandangan kepada cikgu? Silakan Syamimi. Ya, saya akan beritahu tentang landasan kereta api di Trans-Siberia. Trans-Siberia. Silakan. Landasan kereta api ni sepanjang 9,288 km yang menganjur dari Moskow ke Vladivostok. Dia punca pembinaan landasan kereta api ni sebab Siberia ni dia mengalami sistem transportasi yang buruk. Itulah sejarahnya cikgu. Sebab dia negara yang sangat besar, Irfan. Jadi pergerakan dia tu dan dia banyak salji. Rusia ni kan terletak di bahagian utara benua Asia kan. Jadi negara sejuk yang bersalji. Jadi salah satu cara untuk dia bergerak mobile ke satu tempat kereta api tu yang paling mudah untuk dibina. Kalau nak guna kereta pun agak susah cikgu. Susah. Sebab negara bersalji kan. Terima kasih Mimi. Ada lagi tak yang nak bercerita tentang pengangkutan darat di Asia? Ada lagi? Okey, tak ada cikgu buat masa sekarang. Tak ada. Okey, dia macam tergamang dengar ni kan fakta-fakta tadi kan. Masih tengah proses lagi. Okey. Cuba Irfan, kita ada berapa jenis tadi kan? Ada 5 cikgu. 5. Okey. Yang mana satu yang Irfan ingat? Okey, yang saya ingat sebab cikgu pun pernah pergi ke sana, Irfan ingat landasan kereta api Shinkansen cikgu. Shinkansen. Boleh saya tulis ke? Boleh. Okey, betul ke salah? Okey, saat ni dekat negara Jepun, ikut peta dekat sini, ini adalah bullet train yang cikgu cakapkan tadi. So, Irfan tulis dekat sini, landasan kereta api Shinkansen. Okey. Betul? Ingat tak keistimewaan dia kalau Irfan masih ingat lah. Apa istimewanya bullet train ni? Yang cikgu cakap tadi, keistimewaannya adalah kereta api Shinkansen ni dia berkelajuan tinggi, satu, efisien lagi. Lepas tu yang paling penting, selamat. Ya, betul-betul. Dia bergerak, landasan yang pertama kali adalah daripada bandaraya ataupun metropolitan Tokyo hinggalah ke bandar Osaka, bandaraya Osaka.
Okey, dengan jarak melebihi 480 kilometer. Wow. Tapi mengambil masa hanya 2 jam setengah saja untuk sampai daripada bandaraya Tokyo ke bandaraya Osaka. Dan sangat menitik beratkan mengenai masa, cikgu. Ya, Lambat sangat sedikit satu saat pun masa- akan minta ya. maaf kepada semua penduduk Jepun. Ya, betul. Okey, sangat-sangat efisien dan cekat dan sangat selamat. Okey. Itu pengangkutan darat. Jadi, yang lain cuba Sarah ataupun siapa-siapalah kan, Sarah, Aiman, Lisa untuk namakan tempat-tempat yang cikgu tunjuk. Nampak tak? Okey, apakah nama landasan kereta api yang bernombor 1? Siapa nak teka siapa ataupun nak siapa nak teka? jawab? Silakan. Nombor 1. Nombor 1, apa nama lapangan terbang tersebut? Ingat balik peta. Lapangan terbang pula. Kereta api. Kita belum masuk lagi kapal terbang Belum kan? lagi, cikgu. Kejap lagi. Sekarang ni kita tengok Kereta darat api. Okey, apa nama? Saya Silakan, Sarah. landasan kereta api India. Okey, betul. Ini landasan kereta api India. Okey, Okey, kemudian kita tengok yang nombor 2. Nombor 2. Siapa nak jawab? Apa nama landasan kereta api Saya. tersebut? Lisa. Silakan, Lisa. Landasan kereta api Trans-Siberia. Bagus, Lisa. Trans-Siberia, iaitu landasan yang Panjang. di benua Asia. Okey. Ada satu lagi kita tanya. Aiman. Yang bernombor 5, Aiman. Apa tu Aiman? Apa, Aiman? Kat mana tu Aiman? Sekejap, cikgu. Dia perlukan masa je kejap. Dia macam... Cik macam. Silakan Sebab dah Aiman. lama cuti kan. So, apa, Aiman? Sekejap. Cari kejap. Cikgu. Apa nama? Kalau yang lain boleh tolong? jap. Dah. Berapa nombor 5 tadi? Ya, betul. Nombor 5. Sekejap nombor 5, landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai. Ya, Oh, Beijing tepat ke sekali. Shanghai. Bagus. Okey. Jadi yang lain-lain tu, Ifah masih ingat kan kita ada 5 pengangkutan yang utama untuk pengangkutan darat. Baik. Okey, kita nak pergi pengangkutan seterusnya. Yang mana cikgu? Tadi kita kata kita naik apa? Kita kapal terbang, cikgu? Ya, Kita kapal nak tengok terbang. yang udara So punya pula. kita Okey. akan menaiki kapal terbang untuk pergi ke Dubai. Pergi ke Dubai. Okey, dah tengok Burj Khalifa ke? Apa kan? Itu antara yang terkenal di dunia kan. Yang paling sibuk juga. Inilah dia lapangan terbang antarabangsa Dubai. Dia antara lapangan terbang yang paling sibuk di dunia. Okey. Dan dia melibatkan juga fakta berkaitan dengan Dubai ni, lapangan terbang antarabangsa Dubai ni memberi pekerjaan hampir kepada 90,000 penduduk dia. Wow. Okey. Tahu tak Dubai ni adalah negara di mana? Negara di Kat mana United letaknya Arab Dubai? Emirates. Ya, dia salah sebuah negara UAE. Okey, antara negara yang terkenal lah dekat, dia ada 7 buah negara dekat UAE tu. So Dubai, jadi Dubai ni adalah antara yang terkenal di Asia Barat. Okey, dan dia menjadi hub penerbangan juga. Maknanya kalau kita dari KLIA Betul. nak menuju ke Jeddah, kalau kita menaiki Emirates kan, kita akan berhenti transit di situ. Mungkin kapal terbang isi minyak ke kan. Mungkin kita pun nak rehat bagi makan dapat dulu ke. Dapat juga kita merasa berada di Dubai kan, walaupun tak tengok Burj Khalifa tu. Itu antara pengalaman bila saya mengerjakan umrah tu. Okey, ini di Dubai. Okey. Kemudian kita ada juga lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Hong Kong ni juga terkenal di Asia di atas keunikan dia. Apa yang unik tu, cikgu? Unik. Cuba tengok gambar dalam slide ni. Ini adalah tapak landasan untuk lapangan terbang. Dan dibina sebenarnya di atas tanah yang ditambak di atas laut. Bayangkan asalnya laut, kemudian ditambak dan dibina tapak lapangan terbang. Macam lebih kurang pulau yang dibuat cikgu. Okey. Jadi sebab Hong Kong kan dia sebuah pulau yang tidak berapa besar kan. Jadi dia perlukan ruang untuk membina lapangan terbang disebabkan pelancong yang ramai keluar masuk ke negara Jepun. Jadi kerana mereka mempunyai teknologi, tak ada masalah untuk membuat perkara-perkara yang baru, inovasi baru.
Jadi membina tapak tu di atas tanah tambak laut. Itu uniknya lapangan terbang Hong Kong. Terbangsa Hong Kong. Kalau Irfan biasa melayari internet, tengok lihat video-video di mana-mana bahagian di internet, kapal terbang tu akan menyusuri bangunan-bangunan tinggi di Hong Kong. Oh, dah kena lalu Kalau kita tengok macam ngeri kan sebenarnya, tapi betul cantik melalui bangunan-bangunan yang tinggi di Hong Kong dan melandas di tapak yang berhampiran dengan laut. Memang cantik pemandangan. Kalau tadi kita dah lihat bagaimana struktur lapangan terbang Hong Kong, cikgu. Nampaknya dekat sekarang ni Irfan ada peta pula. Adakah Irfan kena buat latihan sekarang ni? Ya, betul. Okey. Cuba Irfan namakan lapangan terbang yang bertanda X. Kalau kat slide ni lah, yang bertanda X. X itu adalah negara China, cikgu ya? Okey, betul. Okey, Bagus. Irfan belum pernah pergi ke China lagi, tapi tahulah. Okey, di sini adalah lapangan terbang antarabangsa Chengdu, cikgu. Chengdu, okey, bagus. Betul ke salah, cikgu? Betul. Betul. Ejaan pun betul. Okey. Yang kedua, Y pula, apa nama lapangan terbang antarabangsa Y? Y adalah itu Malaysia. Okey, Y ini adalah Singapura. Singapura kita ada lapangan terbang antarabangsa Changi. Changi. Okey. Bagus. Betul ke ejaan saya, cikgu? Betul. Lapangan terbang antarabangsa Changi. Okey. Jadi Okey. itu berkaitan dengan pengangkutan udara. Sekarang ni kita nak pergi pengangkutan air pula. Air pula. Okey. Ini yang ketiga, silakan, cikgu. Yang ketiga, pengangkutan yang ketiganya antaranya adalah pelabuhan Hong Kong. Itu antara pelabuhan yang paling cekap juga dia punya perkhidmatan di benua Asia dan paling sibuk juga menjadi hub perdagangan kapal-kapal kontena. Okey, ini antaranya. Okey, kita tandakan lokasi. Irfan lihat di peta yang gantung tu, di mana letaknya pelabuhan Hong Kong, Irfan? Pelabuhan Hong Kong di sini, cikgu. Betul, sebab dia berdekatan dengan negara China. Betul. Kan. Okey, ada Irfan pulau. tulis sini ya, cikgu. Okey. Okey. Pelabuhan Hong Kong. Okey. Baik. Betul, Irfan. Itulah dia lokasi untuk pelabuhan Hong Kong dan juga ada juga pelabuhan di beberapa negara, iaitu di negara India, di Jepun sendiri, okey, di Indonesia dan Singapura pun ada, cikgu ya? Ya, Singapura pun antara yang paling sibuk di dunia dan paling utama di benua Asia. Okey, kita nak teruskan kita punya tajuk hari ini tentang kemajuan pengangkutan di Asia dengan mengambil contoh beberapa jenis yang terkenal, iaitu kita ambil Shinkansen di Jepun, kemudian pelabuhan Hong Kong dan juga lapangan terbang antarabangsa Dubai. Jadi kita telah meminta untuk murid kita ni mencari maklumat-maklumat supaya mereka ni tahu sendiri apakah istimewanya ketiga-tiga jenis pengangkutan tersebut. Kita mulakan dengan Shinkansen. Okey, bahagian siapa untuk menjelaskan? Siapa tugaskan ni untuk menerangkan Shinkansen? Okey, silakan Aiman. Okey, kereta api Shinkansen ni dia terletak di negara matahari terbit, iaitu negara Jepun. Shinkansen ni dia ialah pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ataupun dikenali sebagai bullet train paling cekap dan efisien di Jepun. Kelajuan dia purata lebih kurang 320 km per jam. Kereta api Shinkansen ni dia menghubungkan 4 pulau utama, iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dengan Kyushu yang ada dekat Jepun. Lepas tu kereta api Shinkansen ni dia dikendalikan oleh Japanese National Railways ataupun JNR. Laluan kereta api Shinkansen ni dia melibatkan bandar metropolitan seperti Tokyo ke Nagoya, ke Kyoto, ke Osaka. Jumlah perkhidmatan kereta api Shinkansen ni dalam sehari sebanyak 358 perkhidmatan, kira-kira dalam 445,000 penumpang dalam sehari. Keistimewaan kereta api Shinkansen ni dia menepati masa. Kereta api ni sangat menepati masa sampai 1 saat pun dia tak boleh lah.
tertinggal, tak boleh terlepas satu saat tu. Lepas tu keselamatan dia ni dia mempunyai rekod kemalangan pada kadar sifar. Maksudnya keselamatan dia ni cemerlang lah dekat Jepun. Okey, kemudian, Aiman. Ada lagi Aiman? Sama Pak lagi sikit. Lepas tu dia ada sistem penggera dan pengesian kereta api segera. Maksudnya dia ada sensor macam tu lah. Dia ada sensor, lepas tu dia akan bagi signal dekat kereta api kalau ada macam gempa bumi kan. Jepun kan dia macam ada selalu terjadinya gempa bumi kan. Jadi dia akan bagi signal ataupun isyarat dekat kereta api supaya memberhentikan kereta api kalau dengan kadar segera lah kalau ada kecemasan macam tu lah. Okey. Okey. Lama. Terima kasih Aiman. Penjelasan yang sangat-sangat mantap di situ. Okey, kita nak dengar pasal Dubai pula. Okey, Dubai. Siapa Dubai. pula tugaskan Dengan untuk Dubai? cepat. Sarah ke siapa? Dubai. Mimi. Yelah, Sarah cerita pasal Dubai. Okey, silakan Sarah. Okay. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ni dia terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis terbesar, moden dan termasyur di Emirat Arab Bersatu UAE. Dia merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Lapangan terbang ni dia diuruskan oleh Dubai Airports dan mempunyai 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun, dan dia merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat, ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Okey, bagus Terima kasih, Sarah. Maklumat Sarah tu kan. Okey, berkaitan dengan Dubai. Kita pergi mana pula? Satu lagi, Hong Kong. Okey, ada maklumat untuk Hong Kong? Okey, Mimi. Saya. Hong Kong ialah antara pelabuhan hub yang menghubungkan perdagangan di rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Kepentingan Hong Kong ni punya pelabuhan, dia menjadi pintu masuk ekonomi utama di pedalaman China. Selain itu, antaranya pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Okey. Tu berkaitan dengan Hong Kong antara yang paling sibuk di dunia dan sentiasa cekap dalam perkhidmatan mereka sehingga maknanya banyak kontena-kontena dari segi barangan siap daripada kilang dan juga barangan mentah dan juga feri penumpang. Kalau kita daripada Tanah Besar China ke Pulau Hong Kong, memang ada feri penumpang tu untuk perjalanan waktu siang dan malam yang cantik pemandangannya. Okey, Cikgu. Terima kasih banyak. Didik TV KPM